يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul iaitulah untuk menceritakan beberapa kepentingan ilmu, iaitulah antaranya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraid wa'allimuhan nas, ta'allamul Quran wa'allimuhun nas. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah ilmu faraid itu, ajarkan ia kepada manusia. Dan kata Nabi lagi, pelajarilah juga Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, sebab tuan-tuan yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini akan diwafatkan dan ilmu itu akan dicabut. Cuma riwayat ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat tentang hadis pusaka ni. Pusaka hari ni kita nak cerita pasal warisan lah, pembahagian harta ataupun faraid itu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipetik oleh beberapa kitab lah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama yang qata'ah, yang akan digugurkan, yang saqata, yang akan digugurkan dia dalam dunia, ataupun ada sampai kita dengar dulu tuan-tuan, tak terjadi kiamat melainkan ilmu faraid ini diangkat. Jadi tentang hadis tersebut tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut lepas kita bincang-bincang, bahkan saya sendiri pun berpendirian begitu, hadis tersebut adalah hadis yang terlalu dhaif, bukan dhaif biasa tuan-tuan. Dia dhaif yang terlampau. Dia mungkar lah, bahkan yang meriwayatkannya ada satu hadis saja, tidak ada hadis yang mutaba'ah selepas daripada itu. Maka ulama sepakat, bahkan saya rasa mufti-mufti Malaysia pun sepakat bahawa hadis tersebut adalah satu hadis yang hadis dhaif lah, yang tak patut digunakan dan tak patut dijadikan panduan kehidupan. Maknanya ilmu faraid ini bukanlah ilmu pertama yang diangkat. Tak, bukan begitu. Cuma Nabi, Allahumma salli Muhammad, Nabi galakkan sangat untuk belajar faraid ini. Sampai Nabi kata, ta'allamul faraid, fata'allimul faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu faraid sebab ia sebahagian daripada agama kamu. Ada yang kata sebahagian tu adalah separuh, ada yang kata faraid itu memang dia dalam Islam, gitulah antara perbahasan-perbahasan begitu. Bahkan kata ulama tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, duk cerita pasal sahabat-sahabat dulu kan, Hidayah wa Nihayah, kitab-kitab begitu. Bahkan para sahabat ni, antaranya Ali bin Abu Talib, Abdullah bin Mas'ud sebagainya, Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Harithah dan sebagainya, mereka ini adalah antara orang yang pakar dalam ilmu faraid. Sehinggalah tuan-tuan dan dimuliakan Allah, Nabi sebut, kalaulah kamu nak belajar faraid ataupun kamu nak memfaraidkan harta, jumpalah dengan Zaid bin Sabit. Sampai tahap begitulah kehebatan ataupun kepakaran mereka dalam ilmu faraid. Apapun begitu tuan-tuan, saya nak tunjuk satu perkara, iaitulah Allahumma salli Muhammad, tidak semua sahabat itu pakar dalam faraid. Jadi bukan satu kesalahan untuk kita bila kita tak pandai ilmu faraid. Lebih-lebih lagi sekarang ni, kita dah ada Allahumma salli Muhammad, kita dah ada apa namanya tu, jabatan agama dan sebagainya kan. Jadi ia lebih memudahkan kita lah, cuma kos yang perlu kita hadapi dan juga masa-masa yang perlu kita ambil lah tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu, jadi hari ini inilah yang kita nak bicarakan, daurah lebih kurang 2 jam begitu, untuk menceritakan bab faraid sahaja, bab pusaka. Tapi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kena faham, bila kita cerita bab faraid ini bukan bermakna kita akan jadi pakar. Dan saya mohon sangat untuk sediakan nota. Sangat-sangat penting untuk buat nota, sebab ilmu faraid ini adalah ilmu yang berbeza dengan ilmu yang lainnya. Sampai tahap begitu ulama sebut ada 2 keadaan keilmuan faraid ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ulama sebut kata apa? Apakah perbezaan dan kepentingan faraid ini? Sebab apa faraid ini sampai disebut sebagai
separuh daripada agama, maka tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya Allahumma salli ala Muhammad, ada tabi'in yang sebut antara kepentingan faraid ini, kenapa faraid ini lebih utama adalah yang pertamanya adalah kerana ilmu faraid menggabungkan semua keilmuan yang ada. Ia melibatkan hukum fiqh, ia melibatkan hukum Allahumma salli ala Muhammad tasawuf, iaitulah adab. Ia melibatkan hukum akidah, iaitulah kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia melibatkan ilmu dunia, iaitulah ilmu tentang matematik, dan yang kelimanya dia melibatkan ilmu tentang perkara yang berlaku selepas kematian. Dan satu-satunya ilmu yang berlaku setelah mati adalah faraid. Jadi itulah antara sebabnya yang menyebabkan ulama kata inilah faraid ini duduk di bahagian separuh daripada agama, kerana yang utamanya adalah sebab dia duduk dalam keilmuan untuk orang-orang mati. Separuh hidup, separuh mati begitu. Jadi kematian itu adalah separuh daripada kehidupan kita, maka dikatakan ilmu faraid ini sebagai separuh. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tunduk sikitlah, hari ni saya pakai komputer yang agak besar sikit, jadi kameranya di atas. Boleh tuan-tuan begitu Jadi saya bagi asas, mungkin kita akan ada buat kiraan, tapi kita tak buat kiraan secara kita panggil apa, ekstrim lah, terlampau banyak. Contoh sampai tahap kita ada atuk nanti, kita ada atuk saudara pula, boleh tak dapat pusaka. Saya akan cuma terangkan boleh ataupun tidak dan berapa bahagian yang akan dapat. Cuma bahagian kiraan nanti kita akan ambil yang mudah-mudah lah, insyaAllah, supaya kita boleh faham kaedah kiraan saja sudah mencukupi dahulu, supaya kita nampak basic begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab ni dia sebut tentang pengenalan ilmu pusaka. Saya rujuk kepada kitab Zubdah tentang fake miras ni. Jadi dalam ni ada pengenalan ilmu pusaka dulu. Saya akan selang-selang sebab kita daurah. Kitab ni tebal tuan-tuan, bahkan kalau ada terjemahan ataupun tashih, bukan tashih, syarah dia pun cukup tebal. Ada lebih kurang, saya kalau tak silap saya ada 400 muka surat begitu. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, antara pengenalan yang disebut dalam kitab ini tuan-tuan, dia ada mabadik dia lah, dia ada matan-matan dia lah. Inna mabadik kulla fanna asyarah, kan, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatul wal wadi'. Begitulah keadaan dia. Cuma perbincangan faraid ini hanyalah berkaitan dengan harta pusaka si mati. Jadi bila sebut, kenapa saya tak letak faraid? Kenapa saya tak letak tajuk faraid? Kenapa saya tak letak tajuknya miras? Sebab bila kata pusaka ni akan melibatkan semua perkara pembahagian. Termasuklah bahagian kafannya, termasuklah bahagian hutangnya, termasuklah bahagian wakafnya, termasuklah bahagian hibahnya, termasuklah bahagian wasiat dan sebagainya. Itulah yang dinamakan pusaka. Adapun faraid itu hanyalah bahagian-bahagian pembahagian saja, dan itu akan saya perincikan sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kata penulis kitab ni, gelaran Allahumma salli ala Muhammad, gelaran ilmu, gelaran pusaka ni banyaklah. Antaranya boleh kita panggil, kita ringkas-ringkas dulu untuk pengenalan dulu. Namanya ilmu hisab, kita boleh panggil namanya ilmu al-mawaris, huruf sa ujung dia. Kita boleh panggil namanya ilmu dalam bahasa Melayu pusaka lah, ilmu pusaka Islam, ataupun dalam bahasa fiqahnya kita panggil fiqh muwaris. Dan banyak lagi nama-nama, dan nama-nama ini tidak menjadi masalah dalam hukum ni. Dalam satu-satunya keilmuan yang tak ada masalah nak letak nama apa pun. Letaklah nama apa pun, yang penting namanya berkaitan dengan harta si mati. Harta si mati itu pun kita boleh namakan, dan itu adalah antara nama-nama, uniknya nama-nama untuk pusaka ni. Berbanding dengan hukum lain lah, fiqah mesti ada nama dia. Kan, fiqah apa, wajib ada nama dia, dan namanya itu tak senang-senang diubah sebab ada makna di sebalik nama-nama tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun pusaka ini letaklah apa nama pun, yang penting maknanya itu adalah mengarah kepada harta pusaka si mati, maka itu adalah keilmuan tentang pusaka ataupun faraid. Tuan-tuan yang kedua, terus diselangkan dalam kitab tersebut ini tentang dalil-dalil mengenai pusaka. Dalil pusaka ni dia tak banyak dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pun sebut tak banyak tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia menjadi ilmu yang sangat penting.
Dalam surah An-Nisa daripada ayat 11 sehinggalah ayat 12, kemudian sambung pula ayat 176, dan itulah diambil untuk menetapkan hukum-hukum faraid. Dan bila duduk dalam hukum faraid, bila ada duduk dalam Allahumma salli ala Muhammad dalam Quran dan menggunakan yusikumullahu fi auladikum, perkataan yusikum menunjukkan bahawa faraid itu adalah sesuatu perkara yang wajib. Mesti dan mesti, sebab faraid ini adalah pembahagian yang dibahagikan oleh Allah sendiri. Kan tak ingatkah Allah sebut dalam surah An-Nisa tu, Allah sambung-sambung tuan-tuan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua, tentang anak-anak kamu. Kamu tak akan tahu siapa di antara mereka lebih banyak manfaat bagi kamu, maka Allah sendiri yang bagikan harta warisan. Sampai tahap begitu Allah nak tunjukkan betapa pentingnya faraid ini dan betapa wajibnya faraid ini, dan jangan ditinggalkan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Cuma dalam hukum faraid ini tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dia ada beberapa persoalan lah. Saya keluarkan persoalan terus. Salah satunya adalah, boleh tak kita nak bagi Allahumma salli ala Muhammad, nak bagi harta faraid ini secara sama rata, suka sama suka, boleh ke tidak? Sebagai contoh, baru ni mak mertua saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta doakan beliau. Kematian beliau sangat baik. Saya selit sikitlah. Kematian beliau sangatlah baik. Tanda-tanda husnul khatimah yang disebut dalam hadis semuanya ada pada beliau. Saya tak pasti apa amalan beliau. Dan sampai tahap ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, doakanlah, saya minta doakanlah tanah perkuburan ibu mertua saya tu masih lagi tidak tenggelam ke bawah, naik ke atas, seperti mana perkuburan syuhada. Saya anggarkan jenazah beliau tidak dimakan tanah, tidak dimakan ulat lah, saya anggarkan begitulah, tak tenggelam. Kubur lain semua tenggelam tuan-tuan, nak pasang kepuk sampai sekarang tak boleh. Kepuk pun perbahasan lain, tapi doakanlah beliau begitu. Apa pun itu tuan-tuan, cuma perbahasannya adalah peninggalan beliau sangat banyak, antaranya emas dan tanah. Jadi perbahasan inilah menjadi persoalan yang besar, iaitulah boleh tak kita nak bagi sama rata, ataupun boleh tak kita nak bagi semua harta tu pada bapa terus, ayah terus, boleh ke tidak? Jadi ada dua jawapan tuan-tuan dalam faraid ini, ada jawapan. Pertelingkahan ataupun perbahasan ini ada dua jawapan, iaitulah yang pertamanya, boleh Allahumma salli Muhammad, boleh dibahagikan sama rata. Boleh dibagikan sama rata dengan syarat yang pertamanya, ini pendapat pertama, dengan syarat setiap orang wajib diserahkan dulu harta mereka. Duduk ramai-ramai, kumpul, nah ni harta kau, sebagai contoh, emas ada lebih kurang RM40,000 begitu. Berapa gram? RM40,000 begitu. Kemudian kita nak bagi sama rata dengan adik-beradik. Duduk semua sekali tuan-tuan, kita bahagi dulu masing-masing. Adik perempuan dapat berapa, ayah dapat 1/2, anak-anak dapat asabah, baki daripada apa yang ayah dah ambil dan sebagainya. Barulah dah serahkan semua sekali, barulah kita kumpulkan balik emas dan harta-harta yang ada tersebut, kita bahagikan balik sama rata. Satu, itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua yang lebih ringan tuan-tuan, dan ini juga merupakan antara pendapat mazhab Asy-Syafi'i, iaitulah boleh kita berikan harta. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita berikan harta pusaka secara sama rata sekadar dengan mengetahui berapa bahagian kita je. Sebagai contoh, kalau harta tu 40,000, anak perempuan dapat 10,000, sebagai contoh. Anak lelaki dapat 20,000, kan, 2 kali ganda kan. Jadi 10, 20 masing-masing dah tahu bahagian dia berapa ringgit ataupun berapa gram dan sebagainya. Maka ketika itu anak cuma ikrar je, saya menafikan hak saya tak nak hak saya ni, saya serahkan semua hak saya ni kembali kepada ayah saya satu, ataupun saya serahkan, ataupun harta ni saya serahkan semula kepada adik-beradik supaya harta ni dibahagikan sama rata. Itu pun boleh tanpa berjumpa. Yang penting kita tahu nilainya, so tak ada masalah. Dan itu adalah yang lebih mudah untuk zaman sekarang. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan,
Walaupun dalam cerita-cerita movie tu ada yang kata bila pusaka je semua balik kan. Kadang gitu kan, kadang-kadang tak tuan-tuan, tidak begitu keadaan pusaka. Ada keadaan yang memang tidak membenarkan ataupun tidak bukan senang nak kumpulkan adik-beradik tu. Sebab kadang-kadang dah besar ni biasalah. Kalau kita mungkin senang lah kan. Mungkin orang lain tu ada keadaan yang askar contohnya 3 bulan sekali keluar keluar berjihad sebagai contoh. Pergi naik kapal nelayan 6 bulan atas laut sebagainya, maka susah nak berkumpul, maka inilah antara kaedah yang terbaik untuk membahagi-bahagikan harta tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah hadis ni tuan-tuan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah, fatwa di Mesir tu, tentang pembahagian harta sama rata tadilah, idza kana al-amru kama dzakara fa ba'da tasdidu dainal mutawaffa in wajada thumma tanfid wasiyatuhu asy-syar'iyyati in wajadat yakunal baqi bainakum lidzakari sahman. Saya bacakan maknalah terus. Sekiranya perkara itu seperti yang disebut macam tadi itulah, nak bagi sama rata, maka lepas bayar hutang mati kalau ada, maka ditunaikan pula wasiat kalau ada, maka yang baki adalah untuk adik-beradik lelaki 2 bahagian, yang perempuan 1 bahagian. Dan apabila yang ni fatwanya, apabila sebahagian waris menggugurkan hak dia, Allahumma salli Muhammad, ba'dul warisa an-nasibatul akhar, maka apabila sebahagian waris menggugurkan hak dia dan syaratnya ia dah sampai umur dia dah balik, dia dah pandai uruskan harta dia dan dia menggugurkan hak dia ketika itu untuk dibagi sama rata ataupun nak serahkan semua harta daripada ayah dia, maka hal itu adalah dibenarkan dengan syarat yang tadilah, mesti dia seorang yang balik. Adapun kalau tidak ada adik-beradik ataupun orang yang dapat pusaka itu dalam keadaan tidak capai umur balik ataupun belum pandai menguruskan harta, maka tidak dibenarkan untuk bahagi sama rata lah. Kesian yang tak balik gitu kan, kesian yang tak pandai ngurus harta tu. Kotlah dia memang memerlukan duit, akhirnya dia kata nak sama rata, habislah tuan-tuan, rosaklah pembahagian sebegitu. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu. Ataupun ada satu lagi situasi, adik-beradik lain semua setuju nak bagikan harta, dia seorang tak setuju. Kalau dalam hal ni boleh jugalah, ikutlah, sebab masing-masing dah tahu harta dia. Siapa yang setuju kumpulkan hukum bagi sama rata, yang tak setuju ambil bahagian dia saja. Suka hatilah. Ataupun yang lain semua nak bagi pada bapak dia, ayah dia, tapi yang seorang ni tak nak bagi sebab dia nak guna duit, terpaksa guna, ataupun dia memang nak guna, tak kisahlah, tak terpaksa pun saya nak ambil duit ni, dan itu adalah dibolehkan. Dan itu jangan marahlah, jangan marah. Kalau berlaku begitu jangan marah tuan-tuan. Sebab akan kadang-kadang akan berlaku begitu dan itu dibenarkan. Dan itu adalah suatu pembahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil. Lepas itu pengenalan ini adalah bercerita tentang dalil. Apa lagi tu ada soalan tu. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya. Ya, saya tekan mana message ya. Oh di sini. Sekejap Salam Ustaz, mak saya tanya, mak pesan lepas dia meninggal barang kemah tak boleh berikan kepada anak perempuan sebab yang lelaki dah banyak harta untuk pencerahan. Baik. 8.42. Betul. Baru kan? Jadi pencerahan untuk barang kemas setelah diberikan kepada mak minta untuk berikan kepada anak perempuan sebab lelaki dah banyak harta untuk pencerahan. Gini. Sebab tu saya sebut ilmu faraid ini dia berkaitan dengan adab. Adab ni apa tuan-tuan? Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab ni lebih kepada common sense kalau bahasa Inggeris dia. Rasa kita rasa macam benda tu baik, maka benda itulah satu adab. Dia panggil jihad dalam hati. Tuan-tuan, kalau ikut faraid wajib mesti diberikan barang kemas itu pembahagian. Wajib, terutamanya bab emas ni lah. Emas ni barang kemas mesti. Tak boleh bagi pada anak perempuan saja, tak boleh. Dia mesti dibahagi-bahagikan. Cuma adabnya, bila mak dah kata gitu tuan-tuan, sepakatlah adik-beradik untuk serahkan semua harta kepada yang tidak mampu. Gitu sebagai contoh. Anak beranak lelaki dah banyak harta sebagai contoh. Jadi anak-anak lelaki ni sepakat, sama-sama cakap baik-baik. Ni adalah mak punya perkataan. Saksi ni. Memang mak cakap macam ni. Jadi boleh tak kita bahagi begini-gini sama rata dan kita lebihkan untuk perempuan. Sebab mak kata begitu. Tapi bukan sebab nak untung tuan-tuan.
sebab adabnya nak menghormati. Tapi kalau contoh adik-beradik kata, mana boleh fikir kaya tak kaya, kan? Ni pembahagian harta semua orang boleh dapat. Kalau fikir begitu, maka kena teruskanlah dengan pembahagian begitu. Sebab itulah ada ilmu faraid. Dia bukan apa. Bila berlaku macam ni, kan? Bila berlaku macam ni, kalaulah tak ada ilmu faraid, maka akan berlaku pergaduhan, confirm. Mesti gaduh. Tapi bila ada namanya faraid, ilmu muwaris ini, bila ada ilmu muwaris, macam mana pun kita nak bahagikan harta, kita mesti ada dia punya panduan. Panduannya adalah sekian. Kalaulah mak kata gitu dan adik-beradik lain tak setuju, maka tak boleh kita ikut kata mak melainkan ikut kata panduan, dan tak boleh gaduh dah. Sebab pembahagian itu adalah daripada Allah. Sebut begitu, kita tak akan boleh lawan dah, sebab itu adalah pembahagian Allah. Tak puas hati macam mana pun, dia akan tidak berpuas hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah antara sebab kenapa adanya hukum faraid. Cuma mungkin berlaku kan orang fikir-fikir kan, kenapa perempuan dapat sikit, lelaki dapat banyak dan sebagainya. Tuan-tuan, perkara ni sebenarnya antara ulama' Imam An-Nasai sebagai contoh, dia tak suka nak bahaskan benda tu. Kata kenapa nak bahaskan, dah Allah tunjuk gitu buat je. Tak payah fikir dah macam solat. Kenapa nak persoalkan kenapa kena solat? Seolah-olah begitulah. Dan ada pendapat ulama' yang jawab, katanya kenapa lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Sebab sebenarnya tanggungjawab lelaki lebih utama daripada perempuan. Dan perkara ini adalah utama diterangkan kepada penerima pusaka. Duduk berkumpul, terangkan yang ni dulu. Kena faham bila anak lelaki dapat lebih, dia mestilah lebih bertanggungjawab daripada anak perempuan. Sebab biasa anak lelaki tolak pada perempuan. Sebut betul-betul benda tu. Jangan tolak pada anak perempuan habis-habis sebab anak lelaki lah lebih layak, lebih dapat banyak. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perempuan belajar ilmu faraid ini, nanti sampai bahagian pembahagian lah. Kalau tuan-tuan tengok, orang yang fardu dipanggil, orang yang wajib mendapat harta pusaka, dia panggil ahli fardu lah, adalah sebenarnya kalau ikutkan keadilan Allah. Allah mewajibkan orang yang dapat harta pusaka ini adalah wanita dulu. Semua yang ada perempuan di situ mesti dapat wajib. Itu namanya ahli furud, orang yang wajib dapat. Habis lelaki Ustaz? Lelaki ni semua baki, ansabah dipanggil. Ahli ansabah. Orang-orang yang dapat baki je. Baki daripada apa yang dia bagikan tu barulah dapat kepada orang lain. Barulah dapat kepada lelaki. Nak menunjukkan sebenarnya perempuan ni dapat lebih. Lebih sebenarnya, perempuan ini bukan lebih. Perempuan ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cumanya bila berlaku pembahagian, kadang-kadang ahli ansabah, orang yang dapat baki ni dia dapat baki lebih lagi daripada ahli furud tadi. Tapi dengan sebab kata ulama', dengan sebab tanggungjawab dia lah, bukan ambil harta begitu sahaja. Jadi tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pengenalan lah sikit-sikit kan. Boleh faham kot, saya rasa pengenalan begitu. Moga diberikan kefahaman untuk kita semua. Dan kitab ni terus selang kepada turun-turunnya ayat muwaris ni lah. Ayat-ayat hukum mengenai anak perempuan, kan yusikumullahu fi auladikum, semuanya berlaku dalam surah An-Nisa itu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahun ahad, hukum tentang suami isteri. Kalaulah Allahumma salli Muhammad, ada harta suami, ada harta yang ditinggalkan tapi mereka tak ada anak dan sebagainya. Tuan-tuan, cuma ada satu yang saya tertarik lah, saya terlepas pandang, mungkin saya tak baca sebelum ni, tentang turun ayat muwaris ni. Kenapa ayat muwaris ni turun? Kisahnya rupanya ada kisah tuan-tuan, itulah ketika itu berlaku mengadu kepada Nabi SAW, namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini berjumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, adik aku ni ambil harta adik Allahumma salli Muhammad, isteri dan dua anak perempuan lah, betul lah. Sa'ad bin Rabi' ni isteri dan dua orang anak Sa'ad bin Rabi' berjumpa Nabi SAW, duk ngadu pada Nabi, wahai Nabi, kami ini isteri dan juga anak kepada Sa'ad bin Rabi'. Tapi harta-harta peninggalan Sa'ad bin Rabi' ketika ini diambil oleh adik
anaknya Sa'ad bin Rabi', kata Nabi, kata anak dan isteri beliau. Maka Nabi SAW sebut, sedih tuan-tuan Nabi ketika itu sebab berlaku pertukaran harta itu ketika mana Sa'ad bin Rabi' itu terbunuh dalam perang Uhud. Ceritanya agak sedih lah begitu. Akhirnya tuan-tuan, turunlah ayat mawaris. Turunlah ayat faraid ini, maka Nabi SAW perintahkan adik Sa'ad tadi tu yang ambil harta tu, maka dia jadi pemegang amanah. Nabi lantik dia jadi pemegang amanah supaya berikan hartanya kepada isteri Sa'ad sebanyak 1/8 dan juga kepada anak perempuannya 2 orang tadi. 2 orang perempuan tu Sa'ad bin Rabi' itu 2/3 setiap seorang, dan selebihnya baki barulah Sa'ad bin Rabi' itu boleh dapat. Itu pun kalau ada baki. Gitulah keadaan kita panggil asabah tadi. Orang lelaki ni dapat baki je. Jadi baki tu kalau ada baki adalah. Kalau tak ada baki, tak adalah kan. Bukan tercengang. Harta pusaka ni bukan tercengang tuan-tuan. Dia bukan harta kita sebenarnya. Dia harta susah payah orang lain. Tapi itulah kematian. Susah payah macam mana pun kita, akhirnya kita tinggalkan. Orang lain berebut harta kita, kita pun tak boleh buat apa. Tengok saja, dengar saja. Sampai kat bawah kubur tu tuan-tuan, kita sedih begitu sajalah. Dengar orang lain bergaduh tentang harta kita yang kita kumpul banyak-banyak. Sebab tu lah pendapat-pendapat bapak motor saya dan sebagainya. Antaranya dia sebut kat saya, janganlah beli rumah banyak-banyak, melainkan rumah tersebut nak dibuat sewa. Gitulah. Janganlah beli rumah banyak, melainkan rumah tersebut memang nak digunakan. Jangan beli rumah biar kosong begitu. Sebab rumah tu akan jadi perbalahan anak beranak nanti. Bahkan kita pun susah nanti di akhirat. Kata ibu bapa saya lah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara sejarah pusaka. Dan di sini ada cerita pasal sejarah pusaka lah. Sekejap saya bacakan sikit terjemahan. Sekejap saya takut salah. Sekejap Jadi antaranya zaman jahiliyah dulu, harta pusaka hanya diberikan kepada rajulun, ibnun wa zaujun wa semualah para lelaki dan dewasa je. Perempuan kanak-kanak tak ada dapat harta pusaka. Jadi orang Arab jahiliyah masa tu duk cakap apa? Macam mana kami nak bagikan harta pusaka kepada orang yang tak tahu tunggang kuda dan tak pernah bawa pedang dalam pertempuran dan tak pernah bunuh siapa-siapa pun. Jadi orang perempuan tu disebabkan begitu, maka tak dapatlah harta pada itu tuan-tuan. Jadi bila zaman kebangkitan Islam bermula, maka berlakulah janji setia. Bila salah seorang mati, pernikahan tu kan, bila salah seorang mati, maka sahabat yang menolong itulah yang warisnya yang dapat harta pusaka. Banyaklah kemudian diubah. Banyak perubahan-perubahan yang berlaku Farid sebenarnya. Mula-mula siapa yang tolong siapa akan dapat faraid tersebut. Pertamalah, walaupun dia bukan Islam. Kemudian diubah semasa Nabi SAW pindah ke Madinah. Apabila ada orang mengaku sebagai adik-beradik, jadi mereka itu jadilah waris. Akhirnya Nabi tukar lagi sekali nasah sehingga tinggallah akhirnya pusaka itu menjadi seperti sekarang lah. Ada ahli fardu dan ahli asabah. Ini begitu. Nasah dibuang, akhirnya seperti mana yang kita akan belajar hari ini. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita masuk bahagian faraid sikit lah. Belum lagi sikit lagi. Kita masuk bab belum banyak sebenarnya pengenalan ni, sebab kita nak kena cerita satu lagi bab apa yang perlu diselesaikan dulu sebelum masuk bab pembahagian wajib. Jadi bab yang keempat ni kita nak cerita bab tarikah. Tarikah ni apa tuan-tuan? Taroka ni maksudnya peninggalan lah, harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi harta yang ditinggalkan oleh si mati ni tak boleh dibahagikan melainkan setelah diselesaikan beberapa perkara mengikut susunan. Susunan dan ini adalah keputusan mazhab Syafi'i Mu'tamad. Kata penulis kitab ini, wajib ia mengikut turutan. Kalaulah harta peninggalan tu sikit, walaupun harta peninggalan tu sikit, kalau harta peninggalan itu banyak, maka ia lebih menjadi sunnah untuk diberikan lebih pada tarikah ni lah. Tarikah ni maksudnya selesaikan beberapa perkara sebelum pergi ke arah faraid. Jadi yang pertamanya, mesti selesaikan perkara yang bersangkutan dengan zakat. Kalau sebelum meninggal tu dia dah wajib zakat kan. Sebagai contoh, zakat ni kebanyakannya lebih pada baby yang baru lahir kan,
Dan bila dia wajib zakat, bila dia keluar lah, bila dia keluar daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada perut ibunya, dan kemudian waktu itu adalah waktu bulan Ramadan, maka zakat perlu dibayar untuk si baby itulah. Pertamanya ayah kalau tak bayar zakat anak tu, bila meninggal dia kena bayar zakat anak tu dulu, satu. Ataupun anak tu sebelum lahir lagi dah ada harta yang diberi kepada dia. Keluar je beranak dia terus kita angkat, azan kan, cakap, aku dah bagi kau harta sebanyak ni kau punya harta, jaga baik-baik. Maka tuan-tuan, ketika mana baby tu tiba-tiba meninggal sebagai contoh, maka dia perlu membayar zakat-zakat yang berlaku. Ketika itulah zakat kelahiran, zakat apa? Zakat fitrah kalau dia lahir ketika bulan Ramadan, ataupun zakat harta kalau dia hidup dalam masa setahun penggunaan harta tu, dan banyaklah zakat-zakat. Jadi yang pertamanya mesti selesaikan zakat dia dulu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dan zakat itu mesti menggunakan harta yang dia ada sahaja. Tak boleh guna harta orang lain, melainkan ada orang yang nak sumbang. Dua, harta-harta peninggalan ini mestilah dihabiskan untuk upacara mandi dan pengemudian jenazah dulu. Ikutlah senang susah dia masa mati dulu tuan-tuan, masa dia hidup dulu. Kalau dia hidup dulu dalam keadaan harta dia ni, sunnah tuan-tuan, sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kalau harta dia dulu hartanya melimpah ruah, hartanya banyak sangat masa hidup dia, maka kebumikan jenazah dia dengan keadaan hidup dia. Maksudnya berikan dia kafan yang sedikit mewah sebagai contoh. Boleh, tak ada masalah. Kalau kaya lah. Ataupun boleh juga pengebumian ini ditanggung oleh suami. Boleh jugalah. Tapi syaratnya dalam mazhab Syafi'i, syaratnya adalah suami itu mestilah suami yang kaya dan tidak derhaka pada suami dia. Maka boleh si suami tanggung guna duit dia, tak gunakan duit si isteri itulah. Dia tak gunakan duit si isteri untuk Allahumma salli ala Muhammad, tak menggunakan duit si isteri untuk tidak menggunakan duit si isteri yang si mati tadi tu untuk upacara pengebumian ataupun jenazahnya tadi, mandikan. Itulah keadaan dia. Nanti presentation saya akan buat masa pengiraan sahaja, insya-Allah. Yang ketiga, sebab tu saya kata kena ada nota sikit, sebab saya tak sempat nak buat nota ringkas. Dulu saya ada nota ringkas, ada 4 slide sahaja. Tapi penuhlah nota tu dan ringkas. Saya suka nota tu, saya buat masa belajar dulu. Tapi hilang tuan-tuan, saya cari tak jumpa. Tak, maaf banyaklah. Kalau tak, kita boleh guna yang tu sahaja. Yang ketiga adalah tentang hutang. Apa-apa hutang mestilah didahulukan. Seperti mana yang biasa kita buat. Lepas je sembahyang jenazah, pusing kalau ada hutang, minta tuntut apa semua. Itu adalah satu sunnah yang diberikan oleh ulama-ulama. Dan itu adalah yang dituntut oleh Islam dan juga Nabi SAW. Maka Nabi SAW sebut, ra'aitu Rasulullah SAW bada'a bid-daini qabla al-wasiyah. Rasulullah itu utamakan dulu hutang sebelum wasiat. Jadi hutang dulu. 3 perkara utama ni dulu yang perlu dimulakan. Kemudian boleh faraid ke? Belum tuan-tuan. Sebab kita ada satu lagi bahagian. Ini bahagian yang berkaitan dengan hutang, yang berkaitan dengan hak-hak Allah sahaja. Kematian adalah hak Allah, zakat adalah hak Allah, hutang adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ini wajib ditunaikan walaupun tidak diwasiatkan. Begitu tuan-tuan. Sebab itulah hutang itu antaranya benda yang paling wajib ditulis. Kalau saya kan, saya punya hutang, saya tulis di dalam Telegram. Tuan-tuan tahu Telegram kot saya rasa. Telegram ni, dia base dia pada cloud lah. Maksudnya kalau kita terdelete ataupun kita buang aplikasi Telegram tu, kita install kat tempat lain, buka kat komputer sekalipun, maka apa yang kita tulis tu akan keluar semula, tak hilang macam WhatsApp. Jadi sebab tu saya simpan, saya buat satu grup dalam Telegram tu, saya kata inilah hutang dan juga jadual saya sebenarnya dalam tu. Saya sekalikan. Jadi hutang saya tulis dalam tu sebagai panduan, kod lah kalau tiba-tiba saya tak ada begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hutang dengan Allah tadi kena wajib bayar, hutang dengan manusia pun wajib bayar, sewa, mahar kahwin sebagai contoh, gadaian,
walaupun hutang itu hutang persendirian, ataupun hutang Allah dengan manusia. Kalaulah tak mampu nak bayar, tuan-tuan. Ini persoalan baru, tuan-tuan. Kalaulah tak cukup untuk bayar kedua tak boleh nak bayar, dua-dua tak boleh nak bayar, serentak tak boleh bayar. Hutang dengan Allah tadi, zakat, bab kematian dia kan, dengan bab apa tu, Allahumma salli Muhammad, hutang-hutang kafarah dia, nazar dia dan sebagainya. Hutang dengan manusia, kalaulah tak boleh nak bayar, tak cukup, maka hendaklah didahulukan hutang Allah. Hutang Allah ni apa? Termasuklah tadi itulah, nazar dia, kafarah dia, apa lagi tu, zakat dia dan sebagainya yang berkaitan dengan bayaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah didahulukan, barulah kemudiannya kumpul adik-beradik ataupun ahli waris yang dapat pusaka ni, tuan-tuan, mereka juga mestilah bersama-sama membayar hutang. Masalahnya mereka nak harta tapi mereka tak nak bayar hutang. Itu masalahnya, tuan-tuan, yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma disebut dalam ni, ada benda penting yang disebut dalam ni, dinotakan, saya highlightkan di sini, iaitulah upacara pengebumian jenazah. Jadi dalam pengebumian jenazah ni, dia ada benda wajib, tuan-tuan. Yang wajib sahaja yang perlu guna duit jenazah tu. Apa dia? Iaitulah cuma untuk membeli sabun, untuk membeli berus, untuk membeli minyak wangi, beli kapur barus, beli kain kapan. Ni saya sebut salah satu, dia memang disebutkan salah satu lah. Beli apa maknanya ni? Cotton, yalah, cotton tu kain lah kan, cottonon kan, cotton kan, kain cotton lah. Dan juga daun yang digunakan untuk mandi, dan juga upah untuk menggali kubur, upah memandikan jenazah, upah pengangkutan daripada rumah ke tanah perkuburan, dan yang bersangkutan dengan upah-upah tersebut sahaja yang boleh digunakan untuk yang boleh kita gunakan daripada harta si mati. Adapun upah sembahyang jenazah, yang ni yang disebut, yang dilakukan oleh kebanyakan orang Malaysia terutamanya. Begitu juga upah untuk tunggu kubur selama ataupun 40 hari, ada orang buat begitu, tuan-tuan. Boleh ke tidak? Silakan, selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu tidak termasuk dalam upacara mandi dan pengebumian jenazah, maka kena guna harta persendirian tanpa melibatkan harta tarikah, harta yang tinggal tadi, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, barulah kita masuk hal-hal yang bersangkutan dengan wasiat. Dah habis dah semua settle, barulah masuk bab wasiat. Wasiat kepada bukan waris. Wasiat hanya boleh diberikan kepada yang bukan waris. Nanti saya baca yang ada dalam mesej itu. Wasiat hanya boleh diberikan kepada orang yang bukan waris. Maknanya yang sebut tadi pasal emas tadi, tuan-tuan, yang emas tadi, emas nak diberikan kepada anak perempuan sahaja, ia tak boleh jadi wasiat. Sebab wasiat hanya berlaku pada yang bukan waris sahaja. Kalau dia nak bagi pada anak dia, itu bukan waris, itu waris, tuan-tuan. Waris tak termasuk dalam wasiat, maka tak perlu ditunaikan, melainkan kalau kita nak berlembut hati untuk beri, begitulah. Kalau dah terlepas, 80, saya berperasan, kalau dah terlepas macam mana nak buat, ustaz? Kalau dah terlepas, tuan-tuan, macam ni je. Saya pergi kepada soalan-soalan sikit. Kalau dah terlepas, sebab kita nak pergi asas pengiraan tu pun saya tak nak fokus sangat sebab dia agak rumit sikit lah. Kalau dah terlepas bahagian pembahagian itu, maka adik-beradik ni perlu dimaklumkan tentang harta. Kira balik anggaran dan lebihkan sikit. Kira balik anggaran harta yang sepatutnya diberikan itu, maka timbang kalau harta tersebut masih ada, sebagai contoh, tuan-tuan, kena sebut dengan adik-beradik, kalau nak tahu sepatutnya kita wajib faraidkan benda ni, dan sekarang ni semua dah bersetuju untuk bagi dekat ni lah, kat adik perempuan sebagai contoh kan. Jadi sebenarnya kena faraid. Jadi sebutkan nilai. Sebenarnya setiap orang akan dapat begini, setiap orang akan dapat begini, dan minta maaf sebab contoh adik perempuan tu kan, dah terguna manfaatnya. Ada yang dah terjual, ataupun yang pakai dah lama dah ni, dah pakai lama, manfaat dah tu, cantik kan, jadi cantik, manfaat lah.
Jadi minta halal dan sebagainya dan tanya balik, nak difaraikan ataupun boleh tak kita teruskan dengan apa yang kita dah teruskan begini. Kena sebut begitu, kena sebut. Dia dalam bab ni dia kena berlapang dada sikit lah. Kalau ada adik-beradik kata, kena faraid, dan aku nak bahagian aku sebagai contoh, maka kita kena bagilah bahagian dia semula. Kena bagi. Macam mana pun, walaupun dah terlambat. Dia takkan jadi qada ke apa, boleh serahkan walaupun terlambat. Tuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Soalan seterusnya saya jawab sekejap lagi. Wasiat bukan untuk waris. Jadi wasiat ni cuma 1/3. Aku wasiatkan semua harta aku untuk anak yatim, tak boleh. Bila dia sebut semua, maknanya 1/3 harta sahaja yang boleh diberi pada sekolah tersebut. 1/3 sahaja. Yang lebih itu mesti dibagikan secara faraid kepada ahli waris. Tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah wasiat tu lebih daripada 1/3, boleh tak? Macam saya sebut tadilah. Allahumma salli ala Muhammad, satu pendapat kata tak boleh, mesti dibagikan kepada ahli waris. Yang kedua, ada satu pendapat lagi juga mazhab Syafi'i dan digunakan oleh kita lah, pejabat-pejabat mufti dan sebagainya. Kalau si mati wasiatkan lebih 1/3 harta, aku wasiatkan harta aku ni untuk digunakan pada sekolah ataupun pada seorang individu. Wasiat tak boleh individu lah, wasiat kan, wasiat. Allahumma salli Muhammad, aku serahkan harta aku ni kepada seorang individu anak yatim sebagai contoh. Ni nama dia ni sekian, aku wasiatkan harta ni untuk dia semua sekali sebab anak-anak aku ni semua untuk dia pakai, sebagai contoh gitulah tuan-tuan. Kalau wasiat tu melebihi 1/3 begitu, maka ia akan tertunda sehinggalah mendapat keizinan waris. Kalau waris setuju, maka ditunaikanlah kesemuanya. Kalau waris setuju untuk bagi 1/3 sahaja, maka 1/3 sahaja yang dibolehkan keluar, yang lebih mestilah dibagi sama rata. Sebab tu lah harta ni untuk dia sayang sangat walaupun dengan anak-anak lah, tak boleh. Dia mesti datang balik pada anak. Sebab itulah ulama banyak ingatkan harta ni macam mana pun tuan-tuan, dia tetap akan tidak kembali kepada kita, melainkan ia akan menyusahkan kita nanti di akhirat. Sebab itulah Nabi memilih untuk jadi seorang miskin begitu. Itulah Allahumma salli Muhammad, dari segi terbalik atau kebalikan ataupun manfaat belajar pusaka ni. Kita lebih ingat kematian lah sebenarnya, ataupun harta tu tidak berguna langsung untuk kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soalan, saya teruskan soalan dulu. Assalamualaikum, seorang ayah telah meletakkan nama isteri dan anaknya pada rumah sebelum dia meninggal, tetapi anaknya menafikan haknya pada ibunya seorang, nama isteri dan anak. Sedangkan nama ibu dan anaknya telah diwariskan dan ditukar milik di pejabat tanah. Terima kasih Ustaz. Yang ni mudah tuan-tuan. Yang ni dah tak terlibat dengan faraid dah sebenarnya. Bila dah ditukar milik di pejabat tanah, maka harta itu automatik menjadi harta anak dan ibu, wajib. Dia tak akan jadi harta faraid dah. Dia tak terlibat dalam harta pusaka. Kecuali dia akan jadi harta pusaka kalau tukar milik tu kan, nama mak dengan nama anak. Kalau maknya meninggal, maka rumah tu jadi harta pusaka sebab rumah tu milik mak dia. Dia keadaan dia gitu. Sama juga keadaannya anak lah. Kalau anak dia meninggal, maka dia jadi harta pusaka, tapi harta pusaka anak lah. Bukan harta pusaka si suami tadi. Bukan pusaka ayahnya tadi, bukan. Jadi begitu keadaan. Kalau dah tukar milik, dia dah tak cerita. Dia tarikah ni harta yang dia ada sekarang. Kalau dia menafikan begitu tuan-tuan, maka kalau dalam dunia ni fight dengan mahkamah lah. Tapi leceh lah kan, duit habis, masa habis, 2 tahun, 3 tahun habis masa begitu. Cuma dari segi Islamnya itu, maka si anak itu akan susahlah, akan mendapat balasan tentang harta ni susah tuan-tuan. Dia jadi banyak sanggup paut tu. Si anak menanggung hutang sebab menggunakan manfaat rumah si emak. Menafikan hak, maka dia menafikan manfaat yang dia gunakan boleh jadi curi satu. Banyak sangat tuan-tuan yang terlibat ni. Boleh jadi harta kecurian sebab dia guna secara haram. Boleh jadi harta syubhah sebab haram juga. Boleh jadi harta hutang sebab dia guna manfaat tanpa izin. Hutang dah dia kena bayar balik sepatutnya. Dan banyak lagi yang berkaitan
dan itu boleh jadi dosa-dosa yang berterusan dan dosa-dosa besar, tuan-tuan. Banyak sangatlah tentang perkara itu. Cuma saya nak sebut, dia bukan jadi hak faraid dah. Dia jadi hak anak dan juga si emak ataupun isterinya itu sebab dah tukar nama dah. Sebenarnya tak boleh nafikan dah sebab dah memang ada dalam dah tukar nama di pejabat tanah. Adapun kalau contoh kalau tak tukar nama tapi si ayah Allahumma salli ala Muhammad, si ayahnya Allahumma salli ala Muhammad, si ayahnya mewasiatkan rumah lah ataupun cakap begitu kan, saya berikan rumah ni untuk anak dan juga isteri saja, maka ketahuilah wasiat itu tidak boleh ditunaikan melainkan ada perkataan hibah pada ikrar pembahagian tersebut. Suami sebut hibah, barulah boleh dibahagikan. Kalau tak sebut hibah, maka tak boleh dibahagikan begitu, melainkan kena bahagi secara faraid semula. Ditentukan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada ni lah, kita ada namanya satu lagi namanya hibah. Hibah ni yang paling berkuasa lebih daripada faraid, sebab hibah ni tak boleh dikacau, diganggu langsung. Tak boleh kacau. Bila dia kata hibah je tuan-tuan, habis. Semua harta dah tak boleh dinamakan sebagai harta peninggalan. Meninggal dia bukan harta peninggalan dah. Harta itu memang berpindah milik kepada siapa yang dihibah. Dan hibah ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu mestilah ada padanya ikrar, mestilah ada padanya saksi, mestilah ada padanya hitam dan putih dalam mazhab Syafi'i. Jadi perlu begitu barulah sah hibah dia. Adapun hibah yang sekadar bercakap begitu tanpa saksi dan seolah-olah cakap begitu sahaja bukan tak sah tuan-tuan. Dalam Islam sebenarnya sah, tapi kita susah nak membuktikan yang menyebabkan akhirnya hak-hak tersebut tak dapat diberikan dan akhirnya Islam ataupun mahkamah sendiri dia akan menetapkan bahawa itu bukan hibah. Habis begitu je lah. Jadi kalau nak hibah kena hibahkan betul-betul. Hibah ni boleh habis sepenuh harta, boleh bagi semua harta pun tak apa, tak ada masalah. Dia tak ada 1/3, tak ada. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia satu lagi dalam kes ahli waris, cuma 2 orang anak perempuan dan baki harta pusaka menjadi hak Baitul Mal. Apakah tanggungjawab Baitul Mal untuk menanggung nafkah tempat tinggal, pakaian dan makanan dan kedua orang anak perempuan ahli waris tadi? Ahli waris cuma ada 2 anak perempuan dan baki harta pusaka menjadi hak Baitul Mal. Oh, yang ni kalau Jabatan Agama je. Sebab dia ada baki kan. Dalam kes ahli waris cuma 2 orang anak perempuan. Betul. Kalau 2 orang anak perempuan nanti dia akan ada asabah. Okay, jadi baki tu. Tapi kalau dia ada adik-beradik si ibu, nanti kita ceritalah pengiraan dia. Cuma soalannya adalah apakah tanggungjawab Baitul Mal untuk menanggung nafkah tempat tinggal, pakaian dan makanan. Sebenarnya Baitul Mal ini bukan untuk menanggung. Tak. Baitul Mal bukan untuk menanggung semula ahli waris sebenarnya. Tak, bukan begitu. Bila masuk ke Baitul Mal ini, dia dah jadi harta milik negara. Harta milik kerajaan negeri. Sama juga dalam hukum fiqah lah. Hukum fiqah pun begitu. Baitul Mal ini adalah kebijakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baitul Mal ini adalah kebijakan kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan untuk membahagi-bahagikan semula mengikut keperluan. Sebab itu adalah baki asabah. 2 orang anak perempuan tu dah dapat dah duit ataupun harta pusaka yang patut dia dapat. Tapi ada baki dan baki itu diberikan pada Baitul Mal dan Baitul Mal berhak untuk buat apa sahaja kepada harta tersebut sebab itu adalah milik Baitul Mal dan harta tersebut akan diberikan pahala-pahalanya itu kepada si mati. Itulah. Jadi harta pusaka ni dia tak boleh macam tu, tak boleh. Harta itulah yang akan menanggung si anak semua. Dah bukan begitu tuan-tuan. Tak berlaku begitu. Melainkan ahli waris anak perempuan itu tiada padanya atuk, nenek dan ke atas. Tak ada adik-beradik, ayah dia pun tak ada. Ataupun adik-beradik mak dia pun tak ada. Ataupun adik-beradik atuk pun tak ada. Dia tunggal memang 2 orang. 2 orang sahaja
maka boleh jumpa dengan Baitul Mal sendiri yang akan menanggung kehidupan mereka jika mereka belum balik. Ada beberapa penempatan lah yang ditetapkan untuk mereka, dan itu juga kaedah dalam Islam. Baitul Mal mesti menanggung nafkah mereka itu dengan sekadar kecukupan. Bukan dengan menggunakan harta yang ada, tak. Kecukupan. Maksudnya kadang-kadang harta yang ditinggalkan pun tak banyak. Jadi kecukupan itu Baitul Mal boleh ambil duit lain untuk tanggung dia sekali. Itu pun boleh, tak ada masalah. Jadi gitulah kaedah Baitul Mal. Baitul Mal ni untuk dia punya lah. Tapi dalam keadaan kalau dia memang tunggal, ditinggalkan begitu saja tanpa ada sesiapa, dan syaratnya adalah belum balik dan tidak pandai menguruskan harta, maka dia boleh diserahkan kepada Baitul Mal. Adapun orang yang pandai mengurus harta, dia tak ada hak dah pada Baitul Mal itu, melainkan Baitul Mal itu adalah untuk membantu orang lain yang susah. Orang yang lebih susah daripada mereka. Sebagai contoh, ada 7 asnaf tu lah. 7 asnaf yang akan dapat, ataupun ada pendapat kata 8 asnaf. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lagi kita kat situ dah. Saya harap boleh fahamlah sekadar pengenalan begitu untuk beberapa pengenalan kita tentang wasiat itu. Dan ya. Ustaz, berkenaan soalan daripada Ibu Lin tadi, sebenarnya ada kesilapan di situ. Anak tu sendiri yang tak mahu harta tu. Kemudian serahkan pada ibu dia sahaja. Bagaimana cara saya nak buat, atau apa yang saya perlu buat? Sebab yang dah diletak nama dia, dia tak mahu, dia serahkan pada ibunya sahaja. Bolehkah harta tu nanti ibu tu gunakan untuk diwakafkan? Baik. Sebab nama anak tu masih ada di situ. Ya ke? Sama-sama. Alhamdulillah, anak yang baik. Itu yang kita panggil adab dalam pusaka. Jadi begitu tuan-tuan. Saya terharu begitu, seperti mana adik-beradik isteri saya mak mertua saya meninggal begitu yang saya sebut tadi. Jadi antara konklusi yang saya buat mula-mula bila dia sebut masa faraid, tolong faraidkan harta. Apa yang saya sebut adalah tolong ajak adik-beradik untuk sama-sama kita beradab dengan ayah kita, serahkan semua pada ayah. Saya kata gitulah. Sebab apa yang ada pada mak itu adalah harta si ayah asalnya. Saya sebut gitu, maka semua bagi, samalah dengan kes yang ni. Alhamdulillah, anak yang baiklah. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau anak nak bagi si ibu begitu, silakan. Kalau dalam kes harta pusaka, ya dibolehkan dan silakan. Kalau adik-beradik berkumpul semua keluarganya, masing-masing dah kaya, seorang je miskin dalam adik-beradik, ayahnya pun kaya, ayahnya meninggal tuan-tuan, ditinggalkan harta, adik-beradik kumpul cakap, aku tak nak harta ni, aku nak menafikan hak aku, ataupun aku nak tolak hak-hak aku ni, aku nak bagi pada yang miskin. Semua adik-beradik setuju bagi pada miskin. Bila bagi pada si miskin tu tuan-tuan, adik-beradik miskin itu, maka dia pula jadi lagi kaya daripada adik-beradik yang lain, pun boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan gaduh. Itu sahaja. Kalau berlaku pergaduhan sahaja, wajib mengikut hukum faraid yang Allah tetapkan. Adapun kes tadi tu, Ibu Lin tu, saya sebut dah tadi, harta tersebut bukan harta pusaka. Jadi boleh diserahkan kepada ibunya, sebab itu memang dah jadi hak anak, maknanya anak serahkan pada si ibu, cuma jadi cari saksi lah seorang. Cari saksi seorang atau 2 orang yang menyatakan memang betul-betul dah diserahkan supaya mudah. Kalau saksi itu meninggal nanti, cari saksi yang baru supaya nanti tak berlaku pergaduhan selepas daripada kematian kita. Itu tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, hutang judi. Saya ambil soalan dulu tuan-tuan sebelum kita masuk yang tempat yang lain. Yang lain-lain ni pun tajuk seterusnya pun bab orang yang rukun pusaka, sebab terima pusaka. Kita dah mula nak masuk bab pengiraan dah sekejap lagi. Nanti kita akan masuk ke itulah, matematik sikit tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hutang judi si mati mesti dibayar oleh waris ataupun tidak? Namanya hutang mesti bayar. Namanya hutang mesti dibayar. Walaupun hutang judi lah. Hutang judi kan. Hutang judi ni hutang, dia hutang. Yang menjadi masalah perbahasan bukan hutang judi. Dia tak jadi hutang judi tu tak jadi masalah tuan-tuan. Dia yang jadi, tapi hutang judi ni kita boleh minta tolong Baitul Mal.
sebab dia melibatkan perkara yang haram. Jadi kita boleh mohon kepada Baitul Mal untuk kita minta mereka selesaikan hutang judi walaupun separuh. Boleh begitu. Adapun yang lebih utama, yang lebih susah adalah bila harta yang ditinggalkan itu adalah harta judi. Yang itulah yang paling susah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak nak kena asingkan, harta tersebut adalah harta yang memang harta dia dan sebagainya. Boleh ke tidak harta tersebut dibahagi-bahagikan? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harta judi ni tak boleh dibahagikan melainkan mesti pergi kepada Baitul Mal. Wajib. Kena kira-kira siap-siap lah berapa harta sebenar yang dia ada, dan kemudian asingkan dengan harta judinya itu. Harta judinya itu mesti diserahkan ke Baitul Mal untuk Baitul Mal gunakan. Kena sebut ke Baitul Mal, ni harta haram, tolong gunakan. Nanti Baitul Mal akan susun atur menggunakan duit tersebut untuk penggunaan orang awam lah, seperti pembangunan masjid dan sebagainya. Dan itu adalah lebih utama. Dan ketahuilah duit judi tu tuan-tuan, kalau kita dah bagi Baitul Mal buat masjid, bukan mensucikan harta kita, tak tuan-tuan. Yelah kalau kita yang hidup ni sucikan harta lah, bersihkan harta maknanya kan. Tapi bukan bermakna bila duit tu buat masjid, kita dapat pahala daripada pembinaan tersebut. Tak dapat, sebab kita dah buat benda haram. Seperti saya sebut semalam lah, dosa tu tetap ditulis, cuma ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nanti ke akhirat Allah gertak. Allah kata, meh aku nak tunjuk boleh tak? Menggigil tuan-tuan, sampai ada sebut dalam hadis tu, cair tuan-tuan badan kita ketika itu. Dek kerana Allah cuma sebut, meh aku nak buka kau punya dosa-dosa. Meh aku nak tunjuk. Bila Allah tebarkan, belum buka tuan-tuan, Allah tebarkan dekat padang mahsyar tu, disebut sejauh mata memandang. Berapa kitab? 3, 4, 5 kitab. Sejauh mata memandang dosa-dosa yang dibukakan oleh Allah, tapi tak ditulis kat situ kerana Allah tutup dosa-dosa tu. Getar tuan-tuan, cair badan. Sampai tahap begitulah. Nak sebut bab dosa tadi. Tentang judi tadilah, judi. Kalau bapa bagi semua harta kepada ibu semasa hayatnya, kalau ayah bagi semua harta kepada ibu semasa hayatnya, maka Allahumma salli ala Muhammad, si ibu, kalau si ibu meninggal, maka jadi harta pusaka. Kalau bapa meninggal, bapa tak meninggalkan apa-apa dan tidak berlaku harta-harta pusaka apa pun, melainkan si waris perlu menanggung, Allahumma salli ala Muhammad, perlu menanggung 3 tadilah, hutang, zakat dan juga pengebumian si bapa. Jadi kalau dah serah memang akan macam itulah. Cuma serahan ni kalau dalam dunia tuan-tuan, dalam kehidupan dunia kita sekarang, kalau serahan itu mestilah serahan yang formal lah, ikut formaliti yang betul lah. Ada hitam putih, ataupun kalau nak serah duit semua sekali, letakkan duit tu dalam tabung haji si ibu semua sekali terus. Dia akan memudahkan pembahagian dan memudahkan kaedah-kaedah semualah. Kalau tak nanti duit dalam bank suami lagi kan. Sebagai contoh, bila suami meninggal, tapi suami kata dah bagi pada isteri. Tapi nanti bila peguam datang, contohlah kalau kita nak guna khidmat peguam, kalau tak guna khidmat peguam senanglah kan, masing-masing boleh faham. Kalau kita guna khidmat peguam, maka peguam boleh pertikaikan kenapa duit tak boleh, duit dalam bank suami adalah duit suami. Walaupun dia dah sebut bagi pada isteri. Jadi susah sikit lah. Jadi formality tu kena ada supaya ia diberi secara tepat dan betul. Ataupun kena ada saksi yang bertanda tangan. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang kemas kita diberi masa hidup kepada anak dan menantu yang tak sama nilai dengan syarat kita guna selagi ada umur dan diserahkan setelah kita meninggal. Hidup dengan syarat kita guna selagi ada umur, diserahkan setelah kita meninggal. Oh, dia buat syarat begitu. Pinjamlah tuan-tuan. Kalau gitu namanya pinjam. Kalau pinjaman ini mesti dipulangkan dengan syarat yang ditetapkan dan ia adalah harta pusaka. Sebegitu. Seorang ibu tak ada lagi suami, saya rasa menjawab soalan boleh dia panggil pinjam dan syarat tu mesti dipatuhi dan bila meninggal si mati pemilik harta itu, maka harta tersebut adalah harta pusaka dan perlu dibahagikan. Ustaz, minta maaf. Ya. Barang kemas tu maknanya tujuan memang nak bagi pada nilai anak dan menantu. Okay. Tapi kita bagi tahu yang kita gunakan lah sementara kita hidup. Dan bila kita dah meninggal, dia boleh ambil semula lah. Pinjam tak layak ke macam faham. tu?
Baik, saya faham, saya faham. Ya. Minta maaf saya salah faham tadi. Baik, kalau Tak begitu, apa, tak apa. Macam mana nak buat? kita panggil dia hibah. Macam ni. Oh, hibah lah. Ya, serahkan dengan perkataan hibah. Harta ni, gitu. Mak dah serahkan secara hibah kepada korang semua, sebagai gitulah kamu semua. Jadi, kena ada saksi je. Kalau dia nak senang kalau semua anak dan menantu adalah kita saksikan. serahkan. Betul. Ahli waris yang terdekat mesti tahu, lebih senang begitu. Sebab dia tak ada nama kat situ. Ada waris yang lain ke macam mana? Anak beranak bukan. je? Kita sekadar boleh dalam anak WhatsApp tu. Anak beranak je. Dalam WhatsApp tu kita macam bahasa main-main pun tak apa. Ingat mas ni mak dah serahkan kat sini. Ataupun kalau tak nak beritahu pun, kan tak nak beritahu pun tak ada masalah sebenarnya. Contoh emas, barang kemas ni dia tak ada apa? Allahumma salli Muhammad. Dia macam ni. Pusaka ni cerita lepas mati. Kalau masih hidup kita serahkan dan kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, kita serahkan kat dia, maka benda tu akan jadi harta dia terus lah. Dia tak jadi pusaka dah lah. Senang cerita benda tu diserahkan. Maksudnya macam ni emas sekarang ni kita pakai. Nanti bila dah meninggal, ada yang pakai, ada yang tak pakai. Ada yang satu tu kita masih pakai lagi, kita tak adalah serah, tapi kita nyatakan yang ni untuk dia, yang ni untuk dia kan. Jadi emas tu masih dalam simpanan saya lah, tapi diorang tahulah apa yang diorang dapat nanti. Kalau macam setelah tu saya meninggal. Boleh. Kalau macam tu lebih baik guna nama hibah lah. Mak akan hibahkan sebegitu. Tapi kena semaklumkan kepada semua, kalau boleh ada simpan bukti sikit lah. Nanti takut gaduh. Bila gaduh je dia akan balik pada faraid. Itu kaedah dia. Jadi ada hitam putih lah Ustaz ada ni lah. Sikit-sikit je lah hitam putih tu, bukan mesti nak ada chalk apa semua. Hitam putih tu disimpan begitu je lah kan. Pun jadilah. Jadi masing-masing tahu dia punya bahagian. Pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seorang ibu tak ada lagi suami. Kita tak masuk bahagian pengiraan ni nanti ni. Tapi saya akan masukkan pengiraan ringkas apapun. Sebab kita ni ada daurah kan. Seorang ibu tak ada lagi suami. Tiada bapa dan tiada bapa mertua. Anak-anak semua perempuan sahaja. Dia buat wasiat bagi semua harta pada anak-anak dia. Tak boleh. Saya sebut tak boleh tadi. Bila Allahumma salli ala Muhammad, bila seorang ibu tak ada suami, tak ada bapa mertua, anak-anak perempuan sahaja yang ada, dia buat wasiat bagi semua harta pada anak-anak dia, tak boleh tuan-tuan. Kalau ada anak perempuan sahaja yang berbaki, bapa saudara pun tak ada, bapa mertua. Dia kena tengok yang ke atas. Dia dalam faraid ini, dia ada kita panggil ahlil furu' dengan ahlil Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi satu? Ahlil furu' dengan apa? Dia ada atas dengan bawah. Saya sebut atas dengan bawah sekejap, saya tengok kalau ada. Sekejap Apa nama dia? Dia ada ahlil furu' dengan ahlil usul. Dia ada usul dengan furu'. Usul ni siapa? Usul ni ke atas. Ayah, atuk, nenek, bapa apa semua ke atas lah. Furu' ni ke bawah. Ke bawah ni adik-beradik, anak kan, anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Semua tu lah. Jadi dalam kes ni tuan-tuan yang dimulakan Allah SWT, kena tengok dulu dia ada ke atas tak. Sebab yang lebih utama adalah ke atas dulu sebelum ke bawah. Kalau betul-betul tak ada atuk. Macam mana tadi dia seorang ibu, jadi ibu ni meninggal. Kan? Dia cuma ada anak perempuan sahaja sebagai contoh. Allahumma salli ala Muhammad, anak perempuannya 2 orang. Anak perempuan 2 orang Anak perempuan 2 orang. Saya bagi contoh 2 orang, tak kisahlah berapa orang pun. Jadi bila ada anak perempuan, si atuk terhalang untuk mendapat harta pusaka. Jadi kena tengok bawah lagi. Bila tengok bawah lagi, cucu laki-laki semua tak ada. Bila tak ada, kena tengok nenek yang sebelah perempuan kalau ada, nenek sebelah ibu. Kalau tak ada juga, kena tengok adik-beradik si ibu dan sebagainya. Panjanglah naik ke atas pula. Ke bawah dulu, lepas tu naik ke atas. Kalau tak ada yang ke atas tu semua, barulah boleh si anak dapat semua sekali. Anak dapat separuh setiap seorang. 1/2. Kalau 2 orang tu separuh-separuh. Kalau 3 bagi 3 lah. Kalau 4 bagi 4. Tapi kalau ada bapa saudara apa semua, bapa saudara lah yang akan dapat. Dia tak boleh buat wasiat saya sebut tadi. Mesti menggunakan perkataan hibah.
wasiat tak boleh pada waris. Bila sebut wasiat untuk waris, Jabatan Agama pun tak boleh buat apa lah. Dia mesti menggunakan hukum faraid seperti yang asal jugalah. Dia akan tengok si bawah lagi, ada cucu tak ada cucu, dia naik atas, atuk. Kalau ayah dulu. Bila ayah ni tak ada, dia tengok adik-beradik ayah. Bila adik-beradik ayah tak ada, dia tengok atuk. Bila atuk tak ada, dia tengok adik-beradik atuknya pula. Macam tu lah. Tapi kalau si emak ni, dia lebih kepada perempuan dululah. Tadi atuk tu dia kan. Atuk tu belah nenek dulu dia tengok. Nenek ada adik-beradik tak? Tak ada adik-beradik, pergi dekat belah bapak dia pula. Bapak, dia naik perempuan dulu. Perempuan baru ke lelaki. Sampai tahap macam itulah pembahagian. Dan benda tu mungkin kita akan terangkan begitu saja, kita tak akan buat kiraan lah nanti pada sesi yang kira-kira nanti. Jadi itu Ustaz, saya nak ada soal tu, pertanyaan lah ni. Macam sebelah tulah menantu saya lah. Dia punya nenek dia meninggal, atuk dia meninggal, tapi dia dah serah tanah tu. Dia orang adik-beradik ada berapa? Perempuan ada 5, tak salah. Yang meninggal siapa? Yang meninggal atuknya? Atuk dengan nenek dia dah meninggal semualah. Okey, faham. Harta macam tanah dia dibagikan dengan anak lelaki dia, dan anak perempuan dia bagi juga. Sekarang tanah tu menantu saya dah dirikan rumah. Lepas tu anak daripada nenek dengan atuk yang lelaki tu, dia punya cucu dia nak claim semua tanah tu, dia cakap tanah dia. Macam mana ni? Macam tu. Baik. Dia dah semua dia bagi dah. Dia dah bahagi-bahagi masa hidup dia? Ya. Tapi tu. Cucu dia yang lelaki ni, yang daripada anak lelaki dia lah, cucu daripada anak lelaki dia, claim tanah tu sebagai tanah dia. Macam tu. Okey, macam ni. Dua-dua betul. Macam tu. Dua-dua betul. Anak ataupun cucu dia tu, dia minta tanah tu balik dengan sebab dia adalah ahli waris. Ahli waris lah, satu. Yang kedua, si menantu buat rumah ataupun dia rasa tanah tu milik dia dengan sebab apa yang disebut oleh ayah dia. Pemberian lah, kan begitu kan? Saya lelaki. Dia ambil tanah tu, mak dia yang bagi tanah tu, tu bagian saya, tanah tu buatlah rumah kat situ, dia kata. Jadi puan adik-beradik menantu tu maksud suami puan ke? Bukan? Bukan. Bukan. Bukan, anak saya kahwin dengan lelaki ni, saya punya menantu lah. Tanah tu, tanah mak dia yang nenek dia bagi, atuk nenek dia bagi dulu. Faham. Macam ni. Dah tu yang anak sebelah abang dia lah, abang kepada mak dia. Anak abang dia tu nak claim tanah ni, dia kata tanah tu semua tanah dia. Jauh sangat. Jauh sangat. Dia macam mana tu? Anak saudara ke cucu saudara? Anak saudara kan yang claim? Dia macam anak saudara dia lah. Anak saudara kan? Macam ni. Jauh sangat. Anak saudara tu jauh sangat. Anak saudara ni kalau kira-kira dia boleh jadi asobah tu. Asobah ni kadang-kadang tak dapat apa pun sebenarnya. Dia senang cerita macam ni. Bila dah diserahkan, sebab tu saya sebut, pastikan penyerahan itu ada hitam putih. Pastikan. Ataupun paling tidak ada saksi 2-3 orang cukup dah. Bila ada saksi 2-3 orang, Allahumma salli ala Muhammad, bila ada saksi 2-3 orang, maka saksi tu boleh kemukakan bukti dengan sumpah-sumpah lah, sebagai contoh sumpah cop, apa sumpah tu sumpah ni. Bila berlaku macam ni, dia buat sumpah dan buat cop ataupun pergi ke bahagian kehakiman untuk mengesahkan penyaksian tu tentang penyerahan tu. Itu sahaja. Jadi penyerahan yang berlaku tu betul dan dapat. Si anak tu, cucu tu, dia rasa sebab dia tak nampak pembahagian tu berlaku depan mata dia, maka dia rasa tu harta dia. Jadi benda tu pun satu, dia panggil, dia timbulkan pembalahan lah, salah lah benda tu. Ya. Kan? Memang jadi,
Cucu saya, bukan cucu, saya punya menantu pun susah hati dah. Sekarang dia kata dia dah nak kena halau dah dari tempat tu oleh cucu yang Jadi, saudara dia tu. dia nak mudah cari buktikan dulu, panggil saksi-saksi yang ada, mengesahkan yang memang harta tu diserahkan kepada kepada si anak, buat semua dokumentasi, kemudian tukar nama cepat-cepat. Dokumentasi tu boleh tukar nama. Dengan dokumen yang penyaksian tu kita boleh tukar nama semualah. So tak ada masalah. Okay. Terima kasih Ustaz. Baik, tapi kalau nak lagi kuat, saya risau lagi satu, si cucu tu sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah ni dia kalau kena pemegang amanah yang tak amanah, susah sikit lah macam kes tadi tu. Macam ni Ustaz, dia saya punya menantu cakap, dia punya yang geran tanah dulu, dia yang dah tukar geran tanah tu untuk yang baru. Yang lama tu dah diubahkan. Oh ya ke? Macam mana ni Ustaz? Dari segi undang-undang susah nak lawan. Dari segi undang-undang memang sangat susah nak membuktikan yang harta tersebut telah diserahkan. Cuma kalaulah sebagai contoh dia ambil juga tanah tersebut, maka kezaliman berlaku disebabkan si ayah ataupun si mati tu dah serahkan tanah tu kan. Kezaliman, dan tak dia nak buat apalah, paling-paling pun kita mungkin berharap begitulah, berharap Allah balas awal. Itulah Ustaz, bapak dia imam tau Ustaz, mak bapak dia dah pergi haji dah, tapi saya dengar mak dia yang mengasut anak dia tu. Oh begitu? Susah juga kes tu. Itulah susah. Kalau dari segi hukum begitu, dari segi hukum sebenarnya pemberian tu sah. Tapi dari segi undang-undang sebab dia dah tukar nama, mungkin ialah dia lagi cepat bertindak untuk tukar nama. Jadi tukar nama tu lebih kuat untuk dia pegang ataupun dapatkan tanah tu. Kalau pergi Jabatan Agama sekalipun, kita mungkin kena naik 2-3 tahun mahkamah dan sebagainya untuk mendapatkan bukti ataupun dokumentasi yang memang tanah tu diserahkan melalui hibah ataupun melalui apalah kaedah-kaedah yang diberikan dalam warisan untuk si menantu tadi. Kalau dia boleh dapatkan bukti begitu, pergi jumpa peguam, kita boleh tukar nama. Kita selesaikan satu-satu lah. Yalah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama. Baik, seterusnya, salam Ustaz. Seorang ibu tiada lagi suami, yang tadi kan? Yang tadi. Seorang ibu tiada lagi suami, bapa mertua, anak-anak semua perempuan, dia buat wasiat bagi semua harta pada anak-anak dia, boleh ke tidak? Saya sebut tadi kena tengok bawah dulu, pergi tengok atas. Kalau tak ada semua tu barulah boleh si anak-anak saja saya dapat. Tapi selagi mana namanya wasiat itu tidak terpakai untuk si ahli waris. Assalamualaikum Ustaz, adakah bila abang dilantik oleh ayah sebagai pemegang amanah, si abang bagi tahu adik-adik yang ayah mereka bagi pada si abang. Abang beritahu adik-adik yang ayah bagi pada abang sebagai pemegang amanah, betul? Setelah ayah meninggal, abang bagi sesuka hati pada adik-beradik lain tak ikut faraid. Tuan-tuan berdosa besar. Yang itu sahaja. Tuan-tuan kena fikir macam ni je. Mak waris ni, dia jadi berebut. Saya tak pasti. Mungkin tidak ada yang memberikan pencerahan. Mudah aja. Bila sebut bab waris, sebut saja harta tersebut adalah bukan harta kita dan itu adalah harta orang lain yang dah meninggal, dan kita boleh teruskan hidup kita seperti mana biasa kalau tak dapat harta waris itu pun. Sebenarnya macam tu. Tapi kalaulah berlaku sebegini, ketahuilah abang tersebut dalam keadaan yang sangat susah. Walaupun dia macam seorang yang memainkan harta anak yatim lah. Lebih kurang sama je tuan-tuan. Dia mendapat azab yang berat sangat, termasuklah. Tapi jangan tunjuk kat dia tuan-tuan, jangan bagi kat dia. Walaupun dia bertaubat tuan-tuan, dia tak minta maaf kepada ahli keluarga, tak lepas daripada dosa dia tuan-tuan. Ini bahayanya bab pusaka. Kalaulah abang tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, masih juga menerukan begitu, tidak mengikut faraid sebagai contoh dalam keadaan adik-beradik tak setuju, maka berdosa begitulah. Dan ketahuilah orang yang memainkan harta anak yatim sebegini, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas bermula daripada dunia lagi. Dunia dia akan susah walaupun kita nampak dia senang. Mesti susah, jangan risau. Allah susahkan dah awal-awal. Kadang-kadang kereta rosak cepat, kadang-kadang kipas rosak cepat, kadang-kadang anak sakit. Semuanya Allah susahkan satu persatu.
Jadi itu adalah tanda balasan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang makan harta pusaka dan harta anak yatim. Anak-anak harta anak yatim. Itulah keadaannya. Moga-moga diberikan hidayah kepada abang tersebut. Dan kalau nak mudah, saya bagi cadangan, kesimpulan daripada perkara yang berlaku ni, bawa abang ke Jabatan Agama. Ataupun pergi Jabatan Agama, ambil bagi abang satu kertas, ini daripada apa, Jawi menunjukkan berapa pembahagian kita, dah akan ada resit lah. Resit. Ataupun panggil lah ustaz-ustaz mana-mana datang mes sini, kita tunjuk satu persatu bagaimana kaedah pembahagian harta yang betul. Tak boleh siapa ambil, tak boleh siapa ambil. Kena sebut, kena ada orang yang terangkan. Dia tak, kalau adik-beradik tak boleh settlekan, dia kena ada orang tengah. Orang tengah dalam kes faraid ini. Walaupun dia sebagai pemegang amanah. Kena lantik pemegang amanah yang baru. Sebab kita nampak pemegang amanah tu tak amanah. Jadi kumpul adik-beradik, menyatakan yang memang tu tak amanah, maka kita lantik pemegang amanah yang baru walaupun dia orang luar. Itu tuan-tuan. Puan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala supaya pembahagian itu tetap selesai. Supaya si abang itu tidak duduk dalam dosa ni. Mesti selesaikan begitu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang harta tu si abang dah kumpul-kumpul semua, si abang dah jual dah semua. Insya-Allah, ya ke? Dia dapat juta kan, tapi dia bagi adiknya ratus ribu je. Oh begitu. Dia bagi sikit-sikit je kat adik dia. Sebab dia kata apa? Ayah dah bagi kat saya, dia kata. Dia salah faham. Dia pun salah faham. Adik-beradik dia dah bagi tahu. Dia orang tak nak banyak, tak nak gaduh-gaduh sangat. Terima je lah, dia cakap. Tak apa. Dia macam ni. Dia kena panggil. Macam ni. Kena lantik pemegang amanah yang terbaru walaupun dia dah habiskan duit dia begitu. Panggil. Kita buat anggaran semula. Dia akan kena buat anggaran semula. Duit yang dia digunakan, yang dah digunakan. Kalau si adik-beradik tidak setuju dengan penggunaan tersebut, maka dia berhutang dengan adik-beradik. Sebenarnya wajib begitu. Paling tidak kena bentangkan berapa pembahagian sebenar supaya dia tahu. Ataupun takut-takut kita sebagai adik-beradik pun takut-takutlah. Takut-takut sebenarnya memang si abang ni dah bagi lebih dah sebenarnya. Tapi kita rasa abang kita tu bagi sikit. Kadang-kadang kita rasa begitu kan. Takut-takut berlaku begitu. Kita memang Jadi, tak ikut faraid. Yelah. Faham tak ikut faraid. Tapi maksud saya, abang tu dah bagi berapa banyak, takut-takut pemberian itu dah melebihi harta faraid yang kita dapat sebenarnya. Jadi dia wajib dan perlu juga kira-kira dulu. Baru kita tahu keadaan sebenar dia. Kena panggil seorang wakil lain sebagai orang tengah dan sebagai pemegang amanah terbaru, buat satu pengiraan dan tunjuk betul-betul supaya pembahagian itu dibahagikan semula dan pastikan orang jadi orang tengah tu boleh ceritakan sekali azab-azab yang ada pada pusaka itulah, warisan itu, kepentingan-kepentingan ni. Bahaya tu tuan-tuan. Bermanah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nanti hidup dia walaupun ada duit juta. Gitu. Boleh faham ya? Jadi seterusnya Salam Ustaz nak tanya, apakah hukum seorang abang yang tak mahu memfaraidkan kot harta pusaka sedangkan ibu bapa dah lama meninggal? Hukum seorang abang yang tak mahu, sama kes yang tadi saya rasa. Abang dia pegang harta dan dia tak faraidkan harta, maka begitulah keadaan tadi macam saya sebut tadi, berdosa besar bagi dia. Sedangkan ibu bapa dah lama meninggal. Dia sebagai pemegang amanah maksudnya dia lah yang akan turun naik tukar nama apa semua. Itulah nama pemegang amanah. Pemegang amanah ni susah tuan-tuan. Dia kena tukarkan nama supaya adik-beradik tu memang dapat hak dia. Itulah dia pemegang amanah. Adapun kadang-kadang orang salah faham pemegang amanah ni ayah serah harta pada dia semua. Tak, bukan begitu. Kan? Macam ni lah mertua saya tu lah. Ayah mertua saya ni pun insya-Allah alhamdulillah lah rezeki dia melimpah ruah. Dan dia meletakkan berapa pemegang amanah. Dan saya sebut awal-awal pada pemegang amanah adik-beradik dia, termasuk isteri saya lah pemegang amanah seorang. Saya sebut pemegang amanah itu bukan orang yang dapat harta. Tak. Pemegang amanah adalah orang yang mesti wajib dia menyelesaikan faraid dan memastikan selesai sampai ke hujung lah. Maksudnya pertukaran nama semua selesai habis. Barulah dia dipanggil pemegang amanah yang amanah. Kalau tak, dia masih tergantung dengan amanah tersebut dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang bukan Allah, maaf saya undur diri, silakan. Ahli waris kena bayar hutang si mati. Taklah si mati berjimat cemak Ustaz.
Kalau ahli waris kena bayar hutang si mati, oh faham. Dia begini, ahli waris kena bayar hutang si mati, itu sumbangan. Sumbangan. Saya sebut tadi, minta maaf saya tak terangkan, betul lah soalan tu. Hutang mesti didahulukan daripada harta si mati. Kalau harta si mati habis sebagai contoh, zakat tak sempat bayar, apa lagi? Hutang-hutang dengan Allah tak sempat bayar, tapi hutang dengan Allah ni kalau boleh selesaikanlah. Hutang dengan manusia, ia tergantung kepada si mati tu dah. Kalaulah si waris tak mahu bayarkan dan tak mampu bayarkan, maka hutang itu akan tergantung. Dia macam kita sedekah lah. Kita sedekah pada si mati tu, saya sedekahkan duit ni supaya dia boleh bayar hutang. Itu panggil sedekah. Tapi kalau tak nak sedekahkan, silakan. Silakan, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi si mati perlu tanggung lah, tanggung dosa-dosa yang dia buat tu lah. Kena tanggung lah dengan apa yang dia buat. Apa hukum seorang, apa lagi? Maaf saya undur diri, silakan. Assalamualaikum Ustaz, rumah yang masih berhutang boleh ke ditukar nama kepada anak-anak? Zaman sekarang ni, Puan Zainab Yatim Mustafa, rumah yang masih berhutang ni, kalau nak tukar nama sekarang berbayar. Sekarang boleh tukar, tak ada masalah pun. Tukar, tapi walaupun tukar itu adalah tukar suka sama suka, mungkin sebab, saya tak pasti kenapa undang-undang Malaysia begitu. Walaupun tukar itu adalah tukar suka sama suka, tapi dia ada bayaran. Saya tak ingat nilai dia, tapi nilainya agak besar lah. Lagi-lagi kalau di Putrajaya ni, saya dengar Datuk-Datuk Seri ni kan, nak tukar nama untuk anak dia, kena keluarkan duit sampai 30-40 ribu semata-mata untuk tukarkan nama sebab perkiraan dengan nilai rumah yang ada sekarang. Tapi kalau mampu, silakan, tak ada masalah. Yang rumah yang masih berhutang, boleh ditukarkan kepada anak-anak. Tapi itulah, hutang tu akan tertanggung kepada anak lah nanti. Ataupun nak senang macam ni. Hutang, rumah tu dihibahkan. Buat satu dokumen untuk menghibahkan rumah itu kepada siapa. Kita boleh kontak kan pemaju ataupun yang kita berhutang dengan bank tu. Bank pun boleh uruskan sebenarnya tentang hibah ni. Tanya siap-siap tentang hibah untuk kita menghibahkan rumah tu pada si anak nanti, nama tu siapa. Nanti dia letaklah penama kat situ. Kalau penama ni pemegang amanah kan. Tapi boleh lebih daripada itu, iaitulah kita buat dokumentasi sokongan untuk menjadikan rumah tersebut hibah. Nanti bila kita tiada sebagai contoh, rumah tersebut automatik akan jadi rumah si anak. Yang penting dokumentasi penting. Kalau tak, takut jadi macam tadilah. Tak ada dokumentasi, tak boleh nak buat apa dah. Dan pastikan pemegang amanah kena jalan kerja cepat lah. Bila berlaku kematian, walaupun kita kata, terus pandang harta ke? Nabi SAW, habis je meninggal orang tu, tak sempat cakap apa tuan-tuan. Nabi dah tanya hutang, Nabi tu tanya bab faraid. Memang kena wajib, kena cepat, segerakan sebab takut berlaku kezaliman macam tadi. Orang dah tukar nama dulu dah. Bila dah tukar nama dulu, leceh dah. Leceh. Banyak kerja yang lain yang kena kita buat, melainkan kita kena tukar nama awal. Bila dah tukar nama awal, kerja pun senang, masa pun tak panjang. Tuan yang berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil pukul 10 tuan-tuan. Kita ada 15 minit lagi begitu. Baik, jazakallah. Jazakumullah. Terima kasih atas perkongsian. Ya, apa dia? Terima kasih atas perkongsian tadi. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya arwah ibu telah menukarkan nama kepada salah seorang anaknya kerana semasa hidupnya anaknya yang lain tak nak mengambil tahu hal tanah itu semasa arwah masih hidup. Adakah si anak yang mendapat tanah itu masih kena membahagikan? Kalau ibu tidak menyebut secara tepat yang tanah itu memang diberikan kepada nama si anak itu, maka tak boleh lah. Melainkan ibu memang cakap dah, saya nak ambil lah tanah ni. Tanah ni untuk kau lah, anak adik-adik lain untuk dia pakai, aku bagi kau je lah. Itu kan, Jawa tuan-tuan, saya ni Jawa dulu. Jadi aku kau lah kadang-kadang kan, kadang-kadang. Tapi mak ayah saya tak begitu. Kan, aku bagilah tanah ni kat kau sebagai contoh. Dah lepas ni dia untuk dia berebut dah. Begitu. Jadi tanah tu memang jadi hak milik penama itulah. Hak milik yang ditukar nama tu. Tapi kalau ibu tak sebut begitu, ataupun dia tak kisah kalau tak sebut secara mulut pun, dia ada isyarat. Isyarat lah. Isyarat contoh memang
Tak apalah anak lain. Isyarat lah. Kita faham isyarat orang memberi ni kan. Orang memberi tu ada isyarat dia. Kita faham itu adalah isyarat memberi, maka ia menjadi hak milik anak tu, seorang tu. Dia panggil hibah lah tu. Hibah secara tidak disebut secara akadnya itu, tapi ia masih di dalam hibah ataupun kalau yalah hibah ni boleh berlaku sebelum kematian dan selepas kematian. Hibah tu boleh dibuat sebelum kematian dan berlaku setelah kematian, apapun ataupun kalau berlaku masih di hidup, dia dah tukar nama awal-awal dan disebut ini adalah pemberian, maka itu adalah sedekah. Masih boleh lah, masih boleh. Kalau tak sebut, maka perlu bahagikan tanah tersebut. Banyak maklumat betul. Tapi banyak lagi, tebal lagi kitab kita ni sebenarnya. Banyak lama. Tebal lagi kitab kita yang mungkin kita tak sempat nak bincangkan banyak lah. Ustaz, saya nak... Ustaz, kalau tak tukar nama tak macam mana tak? Hibah tu. Ya? Tak tukar nama lagi tak? Apa ni? Dia belum tukar nama. Kalau belum tukar nama. Tapi dah sebut nak bagi ke macam mana? Dah sebut nak bagi. Sebab tu saya sebut tadi, banyak kali saya ulang, bab pusaka ni dia wajib ada dokumentasi sangat-sangat. Harta ni tuan-tuan, bagi mulut tak boleh. Macam opah saya kan, opah belah mertua ni lah. Opah saya dia tanah sampai 4 bidang tanah, dan tanah tu tanah padi semua tuan-tuan. Besar, padi dengan sawit. Jadi tanah-tanah tu dia sebut mulut je. Serah ni. Tapi bila berlaku kematian, kita tak mampu nak buat apa-apa sebab dia guna mulut dan yang dengar cuma dua orang je. Adik-beradik lain tak dengar. Jadi perkara itu akan menyebabkan harta tersebut tak boleh diserahkan mengikut mulut yang disebut tadi. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu, melainkan kena harta itu perlu difaraidkan mengikut apa yang Allah tetapkan. Sebab dia tak ada dokumentasi yang tepat lah. Kalau dalam mahkamah pun begitulah. Tak ada dokumentasi tu dia nak buktikan, maka tak bolehlah nak bagi. Sama juga dalam Islam. Dia mesti ada dokumentasi. Ya, mesti ada. Jadi, ada tanya seorang kawan berhutang pada saya. Tapi kawan saya tu tak bagi saya minta hutang kat dia. Uish, dahsyat ni. Maksudnya duit yang saya bagi dia pinjam sampai 3 tahun yang lepas apakah hukumnya Ustaz? Saya ada seorang kawan yang berhutang pada saya, tapi kawan saya tak bagi saya minta hutang. Ni berlaku pada, tuan-tuan, sebenarnya saya tak pastilah. Pengalaman hidup saya pun walaupun umur 30 kan, isteri saya sebagai contoh. Kes-kes macam ni yang diceritakan ni hampir semua yang berlaku pada saya. Tapi Alhamdulillah lah, mungkin sebab tu antara benda yang saya boleh jawab. Hutang ni sama tuan-tuan, saya pun ada. Isteri pun ada lagi lah bila kita datang minta tu. Siap dia kata nak buat mahkamah, siap cemuh buat keluarga dan sebagainya. Kesian, hutang yang besar tuan-tuan. Jadi apa hukumnya Ustaz? Hukumnya haram lah untuk dia. Kalau dia tak nak bayar sekalipun dan kita rasa sangat susah, ketahuilah Allah ada. Kita ketahuilah Allah ada dan harta dalam dunia ni takkan habis. Allahu ghaniyun, Allah paling kaya. Allah akan bagi sebaik mungkin daripada kita. Satu. Untuk dia tuan-tuan, Allah akan susahkan dia di dunia. Mesti susah. Saya, kawan-kawan isteri saya yang berhutang dengan dia banyak sangat tuan-tuan. Sebab dulu ayah mertua saya kaya kan, duit banyak. Apa sahaja yang isteri saya minta dulu, nak bagi pinjam kat kawan, bagi pinjam kawan, semua dia bagi. Tinggi tuan-tuan, banyak ada yang sampai beli kereta, ada yang besar, baik sangat ayah mertua saya ni. Tuan-tuan, bagi, akhirnya minta balik tak nak bayar. Tapi stres isteri saya lah, sebab isteri saya yang mohonkan. Akhirnya, lalah tak boleh nak buat apa. Ayah saya pun kata tak apa, tapi dalam keadaan mereka ni tak nak halalkan. Tapi saya suka stop, suka tengok kehidupan dia orang yang berhutang ni, yang disusahkan oleh Allah. Kerja kena buang, kereta rosak, kereta Allahumma SWT accident, anak sakit, semua tuan-tuan, bisnes lingkup. Allah susahkan daripada dunia lagi dan ketahuilah akhirat nanti, kena faham, jangan sebut pada dia aku jumpa kau di akhirat, jangan. Sebab bila jumpa kat akhirat dia sangat susah. Cakap je dengan dia kau tanggung sendiri kat akhirat. Supaya nanti kita tak jumpa dengan dia tanggunglah hutang tu sendiri-sendiri. Jumpa kat dia akhirat susah tuan-tuan. Banyak benda yang kita nak bincang panjang kat masyar, tak nak. Abaikan, tapi dalam keadaan kalau kita rasa susah nak menghalalkan, begitu sajalah. Moga-moga Allah balas di akhirat sekali. Itulah. Tuan-tuan yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke penama meninggal, si isteri tukar pula pada nama anak dia? Penama meninggal, si isteri pula tukar pada anak sedangkan penama telah berpesan bukan hak dia. Dia cuma penama, terima kasih Ustaz. Tak boleh.
Wajib faraid kena terangkan tentang faraid. Siapa yang tak ikut faraid berdosa. Sampai Allah sebut yusikumullahu fi auladikum. Benda ni adalah syariat yang Allah tetapkan sendiri. Sampai Allah sebut begitu, wajib. Kalau dia buat begitu, dalam keadaan dia tak faham, mungkin ada kelonggaran untuk dia. Tapi dalam keadaan orang yang terangkan kat dia, dah cuba pertahankan, maka ketahuilah dia berdosa besar. Bahaya ni tentang harta ni. Harta ni dosa berkaitan manusia. Dia satu perbahasan panjang dalam kubur dan juga dalam padang mahsyar. Bahkan di akhirat dan juga di dalam neraka tu sendiri, syaitan tu bertepuk tampur dengan kita. Kan? Macam itulah tuan-tuan, tentang harta sahaja. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kami ni taraf anak cuba terangkan pasal pembahagian faraid ni. Tapi orang tua tak nak dengar, tetap dengan pendirian dia pasal tersangka dan boleh jadi kemarahan dia pula. Adakah kami kena timbang-timbang kat keadaan ni? Tak. Sebab dia macam ni je. Sekali kita cuba menerangkan apa yang wajib kepada orang ramai, maka itu merupakan tanggungjawab kita yang pertama dan terlepas daripada timbangan-timbangan akhirat. Itu dia. Yang pertama tu kena tegur habis dah. Tak nak ikut sukalah. Itu bukan hal aku. Sebut je ana, kalau dalam hadis tu Nabi sebut ana ubarri'u minkum, kan? Aku berlepas diri daripada engkau. Ikut suka engkau aku dah sebut. Sampai begitu Nabi sebut, Nabi pun pernah kecewa dan kita pun boleh kecewa begitu. Dan ia akan dipertanggungjawabkan di akhirat dia seorang-seorang lah, bukan kita, sebab kita dah ingatkan dah. Farhana Azman, Ustaz, ada seorang lelaki ni sejak mula kerja telah disuruh beli rumah. Dia yang bayar mortgage, dia insurans, bil rumah, anak mentaati sebab janji setelah rumah tu dijual dia akan bagi 50%. Maka si anak ni berani berkahwin kerana mungkin dalam masa setahun rumah tu akan dijual dan dia akan mampu biayai isteri dan anak-anaknya. Malangnya ibu bapa jual dan tak mahu kasih langsung dengan duit hasil jualan digunakan untuk beli 3 buah rumah dan tanah kawasan mewah dan ladang. Sekarang bapa dah arwah. Harta ini diserahkan kepada anak sulung sahaja. Rumah, dia bayar mortgage, dia bayar insurans, dia bayar bil rumah. Anak ni taat lah. Ada seorang lelaki, dia anak lah kan. Anak ni taat dan setelah rumah tu dijual, dia akan diberi 50%. Oh begitu. Maka si anak ni berani berkahwin kerana mungkin dalam setahun rumah tu akan dijual dan dia akan mampu biaya isteri dan yang dia berjual dan tak mahu kasih langsung. Oh begitu. Jadi maksudnya anak lah yang bayar rumah ni asalnya. Kemudian bila dia jual dia tak dapat 50% tu. Tak dapat satu sen pun. Oh begitu. Dan duit hasil jualan digunakan untuk beli 3 buah rumah dan tanah-tanah kawasan orang. Sekarang bapa dah arwah. InsyaAllah, insyaAllah. Dalam kes ni, ibu bapa dia memang pemegang harta si anak, tapi bila anak dah pandai menguruskan harta, maka harta adalah milik masing-masing. Dan dia dipanggil hutang lah, 50% tu hutang. Hutang ini boleh diselesaikan oleh waris. Maksudnya waris anak-anak pak saudara, kalau dia orang ni baik, dia boleh bayar balik hutang tersebut. Kalau dia tak mampu bayar hutang tersebut, maka si ayah itu sedang berhutang dengan anaknya dan akan dituntut selagi mana tidak dilangsaikan hutang tersebut. Sampai ada satu hadis Nabi SAW, orang berhutang ni, ada hadis lah tapi hadis tu lemah. Memang hidup dia tergantung, dia punya tergantung lah. Atas tak terima, bawah tak terima. Tergantung betul. Jadi hutang ni sangat bahaya. Sebenarnya benda ni perlu dia macam ni tau. Kita keadaan dunia kita sekarang ni, kita lebih disuruh berhutang berbanding diberi amaran tentang hutang. Jadi sebab tu kita punya masyarakat tak terdidik dengan benda-benda ni dan berani buat benda-benda macam ni. Dia rasa dia untung dunia sendiri-sendirilah. Tapi macam yang saya sebut, perkara berkaitan harta, Allah memang susahkan awal-awal kat dunia dah. Jadi jangan risau. Memang disusahkan habis semua. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, soalan-soalan saja saya sempat jawab begitu. Jadi saya rasa menjawab kot. Tak boleh nak rampas balik pun tak boleh. Melainkan rumah itu, rumah pun dah jual kan. Itu masalahnya. Pembelian rumah tu pula hasil daripada jual rumah tu dan pembelian itu atas nama si ibu dan bapa. Jadi tu dia nak buat apa lah. Jadi nak buat apa, cuma bila meninggal harta tersebut perlu difaraidkan dengan asbab kita menisbahkan harta tersebut kepada si bapa ataupun si ibu yang dah mati tu, maka perlu difaraidkan kepada adik-beradik. Melainkan adik-beradik ni faham yang itu harta rumah tadi, ladang tadi adalah harta yang si pembayar tadi,
maka adik-beradik setuju untuk bagi balik harta tu pada dia semua sekali, dan disebabkan kebaikan adik-beradik setuju untuk bagi pada dia balik, dia bagilah token kepada adik-beradik dia yang lain tu sebab baik hati sangat nak pulang balik harta dia. Itu atas budi bicara sendiri. Tapi kalau adik-beradik tak setuju, maka harta tersebut perlu difaraidkan juga kepada adik-beradik yang lain atas nisbah nama rumah tu, ladang-ladang tu atas nisbah si mati, maka dia perlu difaraidkan dengan sebab bukti itulah, bukti nisbah nama tu. Itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak masuk lagi bab waris tapi dah pukul 10 dah tuan-tuan. Ustaz, insyaAllah kita ada sambungan lagi. Kita tangguhkan dulu Ustaz kan, dah pukul 10 Ustaz. Sudah tak mengizinkan kita. Okey, baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Muhammad Nazim atas perkongsian ilmu faraid ni mengenai pembahagian harta pusaka ni. Pelajarilah ilmu faraid ni kerana ia sebahagian daripada agama kamu. Dan ini menunjukkan bahawa ilmu faraid ini adalah ilmu yang penting untuk dipelajari kerana ia mengandungi hukum Allah mengenai harta. Ia adalah dengan kehendak Allah yang Maha mengetahui, dan wajiblah kita menerima ketentuan Allah SWT dengan rasa keimanan dan redha. Dan demikianlah antara pembincangan dan perkongsian ilmu ini dari Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim yang wajib kita belajar dan amalkan. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk tangguhkan dulu soal kuliah duha ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Nanti kita sambung lagi lah insya-Allah dengan Ada. matematik itu. Jadi kita tangguh majlis kita, minta maaf untuk semua, terima kasih semua. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.